Hai Cikgu Zam. Hai Cikgu Vel. Oke juga sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, selamat raya. Lupa Selamat pula. raya. Oke, jadi saya mau tanya tentang kita punya progres ya, murid-murid lah kan dalam kelas kita punya PBD ini. Berapa sudah kau punya murid yang masih di TP2 sekarang nih? Baik, untuk PBD TP2, TP1 saya setakat ini adalah TP2 secara keseluruhan di dalam kelas 5 Zamrud saya ada lebih kurang 5 orang murid. Jadi kebanyakan mereka ni lelaki lah, tidak perempuan pula. Itu satu data dia lah, 5 orang di bawah di dalam tahap penguasaan 2. Oke, siapa-siapa tuh? 5 orang murid ni Abdul Rahman, Ashan, Irfan, Muhammad Syirhan dan Muhammad Syahmi. Diorang ni dalam tahap penguasaan 2. Oke. Maksudnya diorang di tahap penguasaan 2 ni untuk daripada topik yang pertama dulu KPS sampai yang sekarang kah atau macam mana? Semua topik diorang belum menguasai kah macam mana? Okey, kalau ikut setakat ini kita punya PBD ni saya baru buat sampai sains hayatah lah sebab tajuk masih lagi di haiwan. Kalau ikut dalam rekod PBD saya, mereka ni di bahagian haiwan, unit haiwan tu sudah mendapat TP3. Okay. Kemudian kalau di dalam KPS, di sini yang mereka sangkut di TP2. Sebab diorang tidak dapat di TP3 di bahagian mengaplikasikan. Dan sebab ada beberapa isu lah. Okay. Jadi Cikgu Vel secara keseluruhannya saya letakkan mereka ni di TP2 sebab mereka di bahagian KPS itu belum menguasai. Tapi kalau di di masih di TP3 lah di tajuk manusia dan haiwan. Okey, jadi sepatutnya kalau ikutkan yang topik lain mereka sudah berada di TP3 lah sebenarnya kan? Ya. Jadi cuma bila stuck di TP2 di masalahnya bila stuck di tajuk kemahiran proses sains yang tajuk yang paling penting lah saya rasakan. Jadi sebab itulah dia murid ni semua masih di TP2 lah. Ya. TP2. Okey. Okey. Jadi sekarang ni target kita ialah untuk menaikkan 5 orang murid kan tadi 5 orang murid ni pergi ke TP2 kan. Okey, jadi TP3. boleh saya tanya TP3 sorry, TP3. Jadi macam mana langkah-langkah pentaksiran yang Cikgu Zam buat setakat ni lah? Baik, saya mengambil kira masa penilaian ataupun PBD kita pentaksiran semasa kita mula-mula buka sekolah, iaitu waktu PDPR, sehingga lagi kita cuti lah. Daripada penilaian ataupun pentaksiran yang saya buat, saya biasanya bagi soalan secara kuis, sama ada secara online ataupun saya bagi soalan dalam bentuk bergambar lah, gambar latihan, kemudian murid akan jawab secara bertulis. Setakat ini itu saja penilaian yang saya jalankan. Tetapi apabila buka sekolah selepas PDPR yang pada awal tahun itu, ada beberapa pelajar ni saya jumpa mereka dan cuba buat soalan secara bertulis di hadapan saya dan saya memahamkan soalan itu. Kecuali beberapa pelajar yang masih dalam TP2 ni, mereka saya tidak dapat pentaksiran sepenuhnya sebab kadang-kadang isu kehadiran mereka di sekolah. Begitu juga dalam masa PDPR, kebanyakan mereka yang berada di sini ni tidak dapat menyertai PDPR. Paling-paling pun rekod pun ada 2 kali. Yang ada 2 orang, 3 orangnya. Ini langsung tidak mengikuti PDPR pada Januari. Okey. Macam mana dengan yang PDPR baru ni? Ada mereka join kah? Setakat ni ada beberapa orang yang
masih juga tidak dapat menyertai. Cuma PDPR yang baru-baru ini kita ada buat projek PBL. Saya sudah berserahkan tugasan awal sebelum cuti sekolah. Jadi saya berharap mereka melakukan tugasan itu berikut arahan-arahan yang telah saya berikan. Jadi cuma penglibatan orang masa dalam secara online tu respon tu saya setakat ni saya belum dapat lah. Okay, alright. Ada Cikgu Zam cuba hubungi ibu bapa untuk 5 orang murid ni? Setakat ni belum ada. Saya belum menghubungi lagi. Setakat ni hanya arahan-arahan dalam dalam grup sains. Saya hanya bagi arahan-arahan gitu. Okay. Jadi selepas ni kita kan masih cuti sekolah. Jadi tidak tahu lagi lah lepas buka sekolah ni kita masih PDPR ataupun bersemuka. Tapi apakah yang langkah intervensi, kan kita sudah discuss ni di dalam plan strategik kan, ada langkah-langkah intervensi. Jadi untuk seterusnya bila buka sekolah nanti, apa langkah-langkah yang mungkin Cikgu Zam akan cuba ambil untuk atasi masalah ni? Baik, untuk plan intervensi untuk 5 pelajar ni lah, saya cuba fokuskan sebab beberapa pelajar ni saya rasa saya boleh push mereka sampai TP3. Jadi mungkin ada beberapa plan intervensi. Pertama sekali, plan intervensi yang mungkin saya akan cuba mungkin yang 1 hari 1 soalan. Tapi mungkin secara lisan ataupun menggunakan telefon. Sebab kalau rekod PDPR, memang dorang ni penyertaan agak susah. Mungkin isu tidak ada peranti ataupun ibu bapa menggunakan peranti ke tempat kerja. Jadi kemungkinan selepas ni salah satu plan intervensi saya akan cuba fokus yang macam panitia kita rancang, 1 hari 1 soalan, tetapi lebih kepada menggunakan lisan. Iaitu mungkin saya akan cuba hubungi ibu bapa mereka ni dan kita akan bincang atau cuba cari bagaimana cara saya dapat bimbing dorang. Tapi saya rasa mungkin menggunakan panggilan itu ataupun dan masa membimbing buat soalan itu saya rasa di situ boleh. Okey. Selain daripada itu? Selain daripada itu, saya mungkin lebih fokus kepada mereka ni, 5 orang ni, tetapi bukan di dalam jadual yang telah ditetapkan dalam PDPR lah, supaya mereka ada lebih masa untuk kita bimbing. So, bagi saya, kalau ada lebih bimbingan dengan pelajar-pelajar ni mungkin kita dapat kepada TP3. Sebab saya tengok pun isu-isu dorang yang saya catat lah, dorang ni kurang pemahaman soalan. Ada daripada di antara mereka ni macam Ashan, Irfan ni dia kurang sedikit memahami soalan. Membaca pun masih macam ada sedikit sangkut lah. Jadi saya rasa di situ mungkin kita bantu daripada bagaimana soalan tu dia cuba faham secara lisan. Kemudian yang macam Sherhan, Syahmi, tulisan boleh menulis, saya rasa boleh membaca. Bila saya tengok jawapan bertulis dorang masih boleh menulis, tapi jawapan dorang tu jauh berbeza daripada pemahaman dorang tentang soalan tu. Jadi untuk yang KPS tu, yang mengaplikasi, jadi saya akan nanti buatkan soalan yang simple tapi dia di dalam TP3 supaya kita dapat bantu dia naik kepada TP3 sama ada secara bertulis ataupun secara lisan. Tapi mungkin saya akan ambil intervensi sikit, 1 hari 1 soalan tu, tapi kita fokus lebih secara lisan dan juga menggunakan panggilan telefon. Okey. Jadi Cikgu Zam akan gunakan salah satu intervensi yang kita ada tu kan menggunakan model booster. Jadi Cikgu Zam akan cuba guna model booster ke atau teruskan menggunakan buku aktiviti yang ada saja tu, yang buku kerja tu? Bergantung kepada dorang punya jawapan nantilah sama ada. Tapi setakat ini saya akan cuba kerana buku kerja ada dengan dorang. Jadi saya rasa akan gunakan buku kerja.
Tapi dalam masa yang sama, sekiranya perlu latihan tambahan ataupun pengukuhan, saya akan cuba kita guna model booster kita. Okey. Jadi kita harap dengan langkah-langkah intervensi ni ada perubahan lah kan dengan murid-murid ni sebab selalunya kalau ikut pengalaman kalau kita tanya murid ni secara lisan, selalunya dorang memang lebih mudah lah memahami dan menjawab pun dorang senang menjawab kalau kita tanya secara lisan kan. Jadi harap-harap ada perubahan lah dalam masa 2 minggu selepas buka sekolah ni. Harap-harap langkah intervensi ni dapat membantu murid-murid dan ada perubahan. Ya, Jadi Cikgu Zam, ada apa-apa lagi mau tambah sebelum baik, kita Cikgu Vel, lewatkan? kalau Ya, bagi cadangan saya, okey. kalau mungkin selepas 2 minggu buka sekolah, kita mungkin akan buat perjumpaan semula sebab Ya. berdasarkan macam mana bimbingan nantilah dijalankan. Jadi saya rasa tempo cuti sekolah ni saya cuba juga, kemudian 2 minggu selepas buka sekolah tu pembelajaran secara rasmi, saya akan cuba follow up diorang ni lah dengan menggunakan lisan ataupun panggilan tu lah untuk 1 hari 1 soalan. Jadi saya berharap mungkin kita akan dapat bantu. Sebab macam yang Cikgu Vel cakap tadi lah, kadang-kadang murid kita ni secara lisan memang boleh dia faham soalan kita secara lisan dan dia jawab secara lisan. Cuma kelemahan dia tu apabila dia cuba menulis. Jadi Ya, betul. plan intervensi yang ditambah di situ nanti, kita akan cuba pentafsiran secara lisan. Berbanding sebelum ni saya guna secara bertulis. Kerana dia tidak penglibatan, kemudian dia pun tidak menjawab soalan, jadi saya susah untuk mentaksir di situ. Dan juga apabila kita tengok isu utama dia itu kadang-kadang dia tidak faham soalan, dia tidak boleh menguasai bacaan dia. Jadi saya rasa saya bantu dari pentaksiran lisan yang dicadangkan tadi. Okey. Sangat bagus. Okey, jadi kalau macam tu sebab kita pun tidak pasti kan lepas ni kita masih sambung PDPR ataupun bersemuka. Jadi dalam masa tempoh cuti sekolah ni, Cikgu Sam akan cuba kontak ibu bapa lah kan untuk tengok macam mana murid-murid tu sama ada dapat dikontak dan dibantu. Jadi Cikgu Zam, kita set masa 2 minggu selepas buka sekolah, selepas 14 hari bulan kan. Jadi 2 minggu selepas tu boleh kita set satu perjumpaan semula untuk tengok macam mana progres terusnya lah. Maksud Vel 2 minggu selepas cuti ni? Selepas buka sekolah. Sekarang cuti ni kita jangan ganggu dulu sebab kita belum tahu lagi dapat kontak parents atau tidak kan. Jadi 2 minggu selepas sekolah dibuka. Okey. Baik, Cikgu Vel, kemungkinan besar saya akan gunakan cuti 2 minggu ni untuk hubungi ibu bapa untuk kenal pasti macam mana cara saya boleh bantu mereka ni sama ada secara menggunakan call. So, takut nanti kalau saya call, saya cuba buat secara lisan, mungkin ibu bapa mereka kerja pada waktu siang. Jadi mungkin saya akan dapatkan maklumat dahulu. Jadi selepas itu barulah tindakan yang sama ada 2 minggu masa buka sekolah tu ataupun saya ambil peluang waktu cuti ni. Manalah tahu ibu bapa kan kita masih lockdown, diorang berada di sekolah, di rumah. Jadi mungkin saya boleh gunakan kesempatan itulah untuk membimbing diorang supaya mereka boleh jadi ke TP3. Ya, betul. Mana tahu kan parents diorang pun ada di rumah juga. Jadi boleh sama-sama membantulah mendapatkan bantuan parents dia satu kali kan. Cuma perjumpaan kita kan selepas 2 minggu selepas sekolah kan? Dibuka. Sekolah dibuka. Bagi masa dulu lah sebab kerana mungkin parents pun ada yang kerja kan. Jadi kita bagi masa untuk Cikgu Zam dulu hubungi parents, lepas tu jalankan langkah intervensi dan 2 minggu selepas sekolah dibuka baru kita buat perjumpaan seterusnya lah. Kali kedua. Okey. Cikgu Zam, thank you. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa petang ni untuk kita sama-sama bincang dengan murid. Semoga langkah intervensi, semoga dapat hubungi parents dan dapat meningkatkan tahap penguasaan murid lah ke TP3. Okey. Terima kasih Ketua Penatian Sains Cikgu Vel atas sokongan dan kita punya perbincangan pada petang ni. Okey, Cikgu Zam. Bye. Bye.